Buletin Didik 16 Februari bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin memberi amaran agar tiada pihak yang mengganggu golongan ibu bapa yang mahu memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak mereka. Tegasnya, liputan dan pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids terus meningkat. Beliau turut menyatakan kesyukuran kerana ramai ibu bapa yang semakin sedar untuk memberi perlindungan kepada anak mereka. Tambahnya, walaupun ada pihak yang menyebarkan fitnah konon anaknya dicucuk angin, semakin ramai yang sedar untuk mendapatkan vaksin. Ahad lalu, anak Khairi, Raif, yang berusia 6 tahun, diberikan suntikan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Tersebar dakwaan yang mengatakan jururawat yang memberi suntikan hanya memberikan suntikan angin. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM hanya menerima 8 kes berhubung kanak-kanak yang telah menerima suntikan vaksin dan mengalami kesan sampingan. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, kes yang dilaporkan itu termasuk di Sabah dan Sarawak. Hanya ada 8 kes yang dapat laporan tentang AFI kosong, iaitu 0.006%, di mana Sarawak 5, Sabah 2 dan 1 daripada ibu bapa. Dan semua ni adalah kes yang tidak berat, yang ringan. Bengkak-bengkak, merah-merah. Ada orang dia kena dia pada ni bengkak, merah dan sakit dia tak cerita pun. Tapi ada orang buat laporan. Bila buat laporan pada AEFI, pada NPRA, jadi kita buat catatan. Dan kita dah sarankan apa-apa pun yang berkaitan dengan vaksin boleh buat laporan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan kerja sempena program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, Kelantan siang tadi. KKM menyasarkan seramai 3.6 juta iaitu 80% kanak-kanak menerima vaksin menerusi Peak Kids. Jumlah kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang menerima vaksin di negara ini masih lagi rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan yang layak menerima vaksin seramai 4 juta orang. Justru Jabatan Kesihatan Negeri JKN perlu bekerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan Negeri JPN dalam meyakinkan ibu bapa untuk membawa anak mereka mendapatkan suntikan vaksin secepat mungkin. Jelasnya, KKM berharap ibu bapa sedar akan kepentingan pengambilan suntikan vaksin susulan peningkatan kes COVID-19 disebabkan varian Omicron. Dalam pada itu, ibu bapa juga diminta untuk tidak mendengar berita palsu sehingga takut untuk membawa anak mereka menerima vaksin. Dalam pada itu, 246,869 atau 7% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids setakat semalam. 13,486,823 atau 57.3% populasi dewasa pula telah mendapatkan dos penggalak COVID-19. Berdasarkan data di laman web COVID Now, 22,939,377 individu atau 97.5% pula telah lengkap vaksinasi. Manakala 98.7% atau 23,216,096 individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Bagi remaja 12 hingga 17 tahun, 2,796,605 individu atau 89.9% telah melengkapkan vaksinasi, manakala 2,877,213 individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dalam perkembangan lain, portal GitHub Kementerian Kesihatan memaklumkan 31 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam. Sabah melaporkan 8 kes, Selangor 7 kes, Johor 6 kes dan Pulau Pinang 5 kes. Kedah 2 kes dan masing-masing 1 kes di Perak, Negeri Sembilan dan Terengganu. Ke arah usaha menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Peak Kids, sekitar 28,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di Perlis yang disasarkan layak menerima suntikan vaksin telah ditawarkan janji temu menerusi program itu. Sejak bermula seminggu lalu, lebih 1,200 kanak-kanak telah pun menerima suntikan dos pertama vaksin.
Pegawai Penyelaras Peak Kids Perlis, Dr. Izwana Hamzah berkata, setakat ini seramai 4,000 kanak-kanak telah mendaftar untuk menerima suntikan berkenaan di MySejahtera. Namun tanpa pendaftaran pun, kanak-kanak yang layak juga boleh mendapatkan suntikan vaksin secara walk-in di Klinik Kesihatan Kampung Gial di Arau selain di 5 pusat pemberian vaksin PPV termasuk 1 pusat pemberian vaksin khas SPPV yang dibuka di Perlis. Pendaftaran tu tak berapa, bukan satu indikator sebab kita bagi temujanji kepada semua yang layak. Kita bukan bagi temujanji kepada yang memang confirm dah setuju. Kita tawarkan di Perlis ni, kita tawarkan kepada semua yang layak supaya bagi ibu bapa yang mungkin atas pagar ataupun yang tak perasan pun dah mula telah dihubungi oleh pihak sekolah untuk datang dan ambil suntikan. Jelasnya, buat masa ini tiada kesan sampingan yang dilaporkan berlaku dalam kalangan penerima vaksin kanak-kanak di Perlis dalam tempoh 30 minit pertama selepas menerima suntikan. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan program Peak Kids di PPV Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang bersama Timbalan Pengarah Pendidikan JPN Perlis, Cik Rasaidi, Cik Yop. Dijangka 5 PPV tambahan di sekolah akan dibuka dalam tempoh terdekat bagi pelaksanaan program Peak Kids secara lebih meluas. Bagi kanak-kanak, dorongan daripada ibu bapa dan rakan sebaya antara faktor utama mereka mendaftar menerusi program Peak Kids. I'm glad I could get the vaccine to prevent myself from getting sick from COVID-19. Sebab tengok orang ambil vaksin dah elok lah. Dia payah nak kena dijangkiti lah saja. Sebab tu ada MySejahtera hari ni. Kawan-kawan ambil, saya pun nak ambil. Dalam perkembangan sama, Dr. Izwana memberitahu sebanyak 30% penduduk Perlis telah menerima dos penggalak setakat ini. Jom Breakfast, program sarapan pagi anjuran Badan Bukan Kerajaan Institut On Jaafar IOJ untuk tahun ke-7 bermula hari ini. Sarapan pagi percuma untuk kanak-kanak asnaf kurang upaya, pelarian dan gelandangan diteruskan di 12 lokasi di Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Lumpur dan Georgetown, Pulau Pinang. Jom Breakfast setiap pagi Rabu dianjurkan 3 kali dalam sebulan. Membuka tirai untuk tahun ke-7, program dianjurkan di premis Persatuan Kanak-Kanak Spastik Selangor dan Wilayah SEAS NFT Petaling Jaya dengan SOP yang ketat. Bilangan sukarelawan dari IPTA dan IPTS yang akan terlibat dalam kesemua 33 sesi sepanjang tahun ini juga dihadkan kepada 10 hingga 15 pelajar berbanding 40 pelajar sebelum pandemik COVID-19. Dalam upacara, apa segala upacara pun SOP harus dipatuhi. Seperti mana contohnya, sekarang kita di temu buah kena ada mask, kena ada face mask, kena ada kalau pada pelajar-pelajar yang serve the food tu, yang menyediakan makanan, harus menggunakan glove contoh sebahagiannya. Dan jarak sosial juga sangat penting. Sukarelawan tiba seawal pukul 7.30 pagi yang ditugaskan untuk membancuh minuman panas dan mengatur sarapan sebelum diserahkan kepada guru bertugas di SEAS NFT untuk diagihkan kepada kanak-kanak spastik. I think in these times it's very crucial that we discover our humanity and look out for one another. And I'm just happy that I get to have a chance to participate and use my hands to, help somebody. Untuk semasa pandemi ini sangat penting bagi kita untuk saling membantu dan mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, terutama seperti anak-anak sini. Tahun ini IOJ menambah 2 lagi lokasi baru di samping mengekalkan 10 lokasi sedia ada bagi program berkenaan. Bagi anak-anak kampung, terutamanya di utara tanah air, berakhirnya musim menuai padi adalah waktu yang paling dinanti
untuk mempamerkan kebolehan bermain bola sepak dalam kawasan bendang yang masih kering. Aktiviti itu sebagai simbolik menandakan kawasan bendang yang belum dimasuki air untuk memulakan musim penanaman padi yang berikutnya. Kebiasaannya, sekitar Januari hingga awal April, Perlis akan menghadapi musim panas dan kering yang sinonim dengan pembakaran jerami. Pada waktu inilah kebiasaannya sebelum jerami dibakar, mereka akan membuka padang bola untuk kanak-kanak dan orang dewasa bermain di dalam kawasan bendang. Tradisi itu kembali diteruskan penduduk di Kampung Permatang Bogor dekat Simpang 4 Perlis sekitar 8 tahun lalu yang berterusan sehingga kini. Pasal tak mau bagi lupa lah. Pasal kami, mereka dari dulu lagi dah suka kalau musim menuai ni. Memang suka ni main lagu ni waktu menuai padi. Kalau main musim ayak, tak payah. Jenis kalau kita ambil ayak, tak payah nak buat lagu lah. Dia lorong. Dengan berkaki ayam, mereka mempamerkan kebolehan menggelecek dan bermain bola di atas permukaan tanah yang lembut itu. Asalkan boleh, tiang gol dipacak dengan semata-mata buluh tanpa ada jaringnya. Tapi main bola dia best, dia lembut tanah. Sepak pun best. Kalau kita sepak ni dia naik atas dia lencong. Main di bendang dia banyak jerami dan tak lembut. Dan feel tu lain sikit. Bermain seronok. Okey, dah bila padang tu dah keras dah, kosong. Dia start cari buluh untuk buat tiang gol. Tak, kadang-kadang je. Kalau musim macam ni, kami duk main aku ni. Kalau musim naik ayak tu, kami main kat atas tu. Selalunya bulan 1 sampai 3. Petang 5.30. 5.30 kalau main ni. Sampai maghrib. Pun begitu, kanak-kanak ini masih diawasi ibu bapa dan penduduk setempat yang menjadi penonton sepanjang perlawanan bola itu berlangsung. Ada di antara kanak-kanak ini yang menjadi pemain bola sepak mewakili sekolah. Dalam usaha mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, pelbagai aktiviti boleh dilakukan di dalam rumah. Uniknya, sebuah rumah di Batu Pahat, Johor, kolam renang yang kebiasaannya di luar rumah dibina di kawasan ruang tamu dalam rumah. Idea itu dicetuskan oleh warga emas Nurlia Ahmad yang terinspirasi dengan hiasan dalaman daripada sebuah majalah Jepun. Perancangan untuk membina kolam di dalam rumah telah lama dirancang sebelum pembinaan rumah lagi. Bagaimanapun, idea itu hanya dilaksanakan baru-baru ini sebagai ruangan untuk aktiviti santai dan beriadah bersama keluarga, khususnya apabila cucu-cucu datang berkunjung. Dengan anggaran kos RM1,000, wanita berusia 67 tahun ini tidak lokek mengeluarkan wang demi melihat keseronokan cucu-cucunya bermain di dalam kolam. Tidak perlu lagi ke taman tema, aktiviti air dapat dilakukan dengan lebih selamat di dalam rumah dengan pemantauan yang lebih dekat. Daripada aspek ketahanan barangan rumah, Nurlia membungkus ataupun menutup kesemua suis, peralatan elektrik dan perabot yang berhampiran dengan kolam dengan plastik. Walaupun idea ini mendapat segelintir respon negatif kerana faktor keselamatan, air kolam ini sebenarnya boleh dipam keluar, dikeringkan dan dijadikan kawasan ruang tamu seperti kebanyakan rumah. Lebih menarik, apabila air disedut keluar, kolam yang berkedalaman kira-kira 0.3 meter ini boleh dijadikan ruangan untuk berkumpul sekiranya ada majlis kerajaan atau berkumpul bersama ahli keluarga. Ia merupakan keris yang diterapkan penggunaan emas di bahagian permukaan hulu dan sarungnya ataupun dipanggil sampir. Dan diterapkan juga kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran di bahagian sampir yang memperlihatkan bahawa pengaruh Islam dalam proses pembuatan keris ketika itu. Keris dalam masyarakat Nusantara adalah sinonim dengan masyarakat Melayu ataupun Nusantara yang memperlihatkan kekuatan, keagungan ataupun ketuanan, iaitu yang melambangkan kuasa yang dimiliki oleh pemilik-pemilik keris ataupun penggang-penggang keris ini.
Lazimnya keris-keris yang berunsurkan seni rupa emas yang ditempa sama ada di bahagian permukaan sampai ataupun di bahagian hulu keris memperlihatkan kemegahan, keagungan, keutuhan, kekuatan sesebuah kerajaan ataupun pemilik keris tersebut. Cara unik seorang wanita warga emas memancing ikan dengan menggunakan tepung gandum dan botol plastik menjadi perhatian ramai. Ia kedengaran seakan mustahil untuk menangkap ikan, namun tidak sebaliknya buat nenek umpan tepung itu. Menerusi perkongsian video pengguna media sosial TikTok, mempamerkan kemahiran wanita warga emas ini menggunakan tepung gandum dan botol plastik. Jelasnya mudah saja. Pakai tepung dan kacau, baldi akan penuh dengan ikan. Tengok. Apa sebenarnya? Kau lupa tak ada orang gini ni. Tak ada orang gini kau lupa. Video berdurasi 59 saat itu telah meraih 5.6 juta tontonan dalam tempoh sehari. Cara unik yang diguna pakai nenek ini ternyata di luar pemikiran kaki pancing yang lain. Rata-rata netizen teruja dengan kemahiran yang dimiliki warga emas tersebut yang disifatkan sebagai otai memancing. Malah ada pengguna media sosial yang menyatakan minat untuk menuntut ilmu daripada nenek berkenaan. Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA merancang untuk menghantar angkasawan bagi melakukan misi di permukaan Kutub Selatan Bulan pada tahun 2025. Dan program itu menjadi sebahagian daripada misi Artemis. Angkasawan yang akan dihantar bukan sahaja mendarat, malah turut berjalan kaki di Kutub Selatan Bulan. Ia adalah sebuah kawasan yang terlalu gelap dan berkemungkinan lokasi tersebut juga terdapat air berais. Angkasawan terbabit menjalani latihan di kolam renang sedalam 12 meter di Makmal Keapungan Neutral NBL, Texas, Amerika Syarikat. Dengan memadamkan semua cahaya, dikelilingi langsir hitam sekitar kolam, meminimumkan pantulan dan menggunakan lampu bawah air yang berkuasa tinggi. Latihan sukar sedemikian bagi menyerupai persekitaran permukaan sisi gelap bulan dalam merealisasikan misi berkenaan. Sukan dimulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Jago perseorangan lelaki negara Li Zijia tampil dengan aura tersendiri selepas bergerak secara profesional apabila mudah menumbangkan juara dunia Loh Kian Yew dari Singapura petang tadi. Zijia yang menjadi taruhan pertama Malaysia menentang Singapura bagi aksi kumpulan B saingan lelaki mencatat kemenangan straight set 21-6, 21-14 untuk membantu skuad negara mendahului 1-0. Kemenangan ini juga membolehkan Zijia yang berada di kedudukan ranking ke-7 dunia melebarkan rekod pertemuan kepada 3-2 dengan Kian Yew. Langkah kanan terdahulu memihak skuad badminton wanita kebangsaan semalam. Ia selepas mencipta kejutan dalam saingan kumpulan Y dengan menundukkan pasukan pilihan Jepun 3-2. Beraksi di hadapan 200 peminat tempatan di Pusat Konvensyen Setia Siti Shah Alam, skuad wanita kebangsaan mempertaruhkan Kisona sebagai pemain perseorangan pertama negara. Berdepan Natsuki Midaira, Kisona cuba memberi tentangan namun ternyata sukar untuk Kisona mengekalkan rentaknya sebelum tewas 12-21, 16-21 dalam tempoh 38 minit. Nasib sama turut dialami pemain perseorangan kedua Yoon Zi Kwan ketika turun menentang bekas juara remaja dunia 2019 Rico Gunji. Sekalipun ranking Gunji lebih rendah, Zi Kwan gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki apabila tewas 17-21, 7-21. Bagaimanapun pemain perseorangan ketiga Siti Nur Syuhaimi Azman kembali menyalakan peluang dengan menghadiahkan mata pertama buat Malaysia. Menang set pertama 21-16, Siti Nur Syuhaimi bangkit daripada ketinggalan pada set kedua sebelum melengkapkan kemenangan 22-20. Kejayaan itu jelas menyuntik semangat beregu wanita negara Pelitan Valerie Xiao yang menentang pasangan Jepun Rui Hirokami Yuna Kato. Meskipun baru digandingkan susulan ketiadaan M. Tina,
yang disahkan positif COVID-19 2 jam sebelum aksi bermula, Pearly dan Valerie menggamatkan pusat konvensyen Setia City apabila melakar kemenangan 24-22, 21-18. Dan mata kemenangan negara disumbangkan pasangan Anna Ching Yik Chiong, Teo Mei Zing yang menundukkan Hina Akechi Riko Guji 21-15, 21-5. Kedah Darul Aman KDA FC terus mengurat langkah kanan untuk bergelar juara Piala Sabah Maju Jaya SMJ selepas mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Dan kali ini Kedah mengatasi Kelantan FC menerusi kemenangan 1-0 hasil jaringan Ranengah. Kedah turut berdepan Kelantan FC untuk aksi kedua Piala Sabah Maju Jaya SMJ di Stadium Likas. Pertemuan babak pertama berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Bersambung selepas rehat, Kedah mula mempamerkan dominasi permainan. Dan minit ke-63, Kedah akhirnya memecah kebuntuan gol menerusi Ronald Ngah. Kelantan FC cuba bangkit memburu gol penyamaan namun kelebihan kekal memihak Kedah sehingga whistle penamat. Kedah kini hanya memerlukan satu mata lagi untuk bergelar juara. Dalam pada itu, tuan rumah Sabah FC menarik nafas lega apabila mengatasi Sarawak United FC 2-1. Sabah membuka tirai jaringan seawal minit ke-9 hasil sentuhan Badrul Bakhtiar. 1-0 tamat separuh masa, aksi seimbang terus dipamerkan kedua-dua pasukan. Sehingga minit ke-89, Uci Akbar berjaya meledak gol penyamaan Sarawak United FC. Keceriaan itu hanya sementara sebelum Sabah FC menemui penyudah kemenangan melalui N. Tanabalan pada masa kecederaan. Aksi berani dua jurugambar profesional menghampiri kawah gunung berapi Marum di Kepulauan Vanuatu mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazila Ani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.